Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah agenda awani 6,509 kes COVID-19 baharu yang dicatatkan pada hari ini. Seolah-olah sudah menjadi kebiasaan baharu bahawa kita menerima setiap hari kes baharu yang dicatatkan melebihi 6,000 angka. Akan tetapi saban hari juga kita mengenali sanak saudara, rakan-rakan ataupun mereka yang pernah kita kenali pergi ataupun meninggal dunia kerana COVID-19. Dan ini adalah angka dan juga ini adalah situasi yang kita melihat COVID-19 lebih daripada sekadar angka yang kita dengar setiap hari. Untuk berbincang mengenai perkara ini, saya sentiasa bersama dengan Profesor Madar Dr. Malina Osman, merupakan pakar perubatan awam dari Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Prof kerana sentiasa bersama dengan kami di Astro Awani dan juga sentiasa memberikan diskusi-diskusi. Prof, satu perkara ialah ketakutan dan juga kegentaran kita terhadap COVID-19 ini kadang-kadang kita risau apabila kita tepu dengan angka-angka ini. Bagaimana kita melihat bahawa keadaan pada hari ini jauh lebih sukar kalau kita bandingkan setahun yang lepas. Jauh lebih sukar daripada awal tahun hari itu. Dan perkara seperti kematian yang melibatkan sanak saudara, mereka yang dijangkiti dengan lebih teruk itu adalah suatu perkara yang real. Bagaimana kita melihat situasi ini dan perlu dilihat dengan lebih serius lagi, Prof? Kalau kita tengok wabak yang telah melanda negara kita dan juga seluruh dunia sejak Januari ataupun Disember tahun 2019 keadaan sekarang agak berbeza, yang mana kita menghadapi kekangan yang agak getir untuk sistem perkhidmatan kesihatan kita, yang mana pada masa ini angka kes aktif sudah menghampiri, kalau saya tak silap, ke 60,000 dan juga kes harian seperti mana yang dimaklumkan dicatatkan lebih 6,000 setiap hari. Kalau kita bandingkan pada tahun lepas, kes kita hanya sekitar 2 angka dan tidak ada tekanan kepada sistem perkhidmatan kesihatan. Cuma pada waktu itu kita tak tahu dari segi rawatan secara komprehensif dan juga rawatan-rawatan ataupun pengurusan pesakit COVID secara terperinci, dan pada waktu itu kita belum ada vaksin. Cabaran hari ini juga, walaupun kita dah ada vaksin, namun kita dapati bahawa muncul pula varian yang baru yang didapati mudah menyebarkan kadar jangkitannya kepada masyarakat. Jadi keadaan-keadaan ini sebenarnya menyebabkan kita berasa agak sukar sebab dalam keadaan bila kes bertambah, sebab dari segi statistik kita lihat bahawa bila kes bertambah, individu yang terdedah kepada komplikasi serius juga bertambah. Dan bila bertambah, maksudnya potensi untuk meninggal dunia itu juga meningkat. Dan dalam keadaan kita sekarang ni, bila sistem perkhidmatan kesihatan tertekan, kita haraplah ia dapat dielakkan. Kematian lebih tinggi. Jadi itu yang kita sangat berharap merayu kepada masyarakat untuk terus menjaga diri masing-masing, mengelakkan diri dari dijangkiti. Mengelakkan diri daripada dijangkiti, tapi kalau kita melihat kepada situasi semasa, kalau kita melihat angka kematian itu lebih daripada sekadar nombor, orang yang kita kenali meninggal, orang di sekeliling kita ada yang terkorban, malah ada di antara keluarga yang kehilangan ahli keluarga. Kalau saya memetik laporan akhbar dan juga laporan media semalam, seorang pegawai polis disentul kehilangan ibu, ayah dan adiknya kurang dalam masa 50 jam. Bagaimana masyarakat merasakan bahawa ini sesuatu yang paling menggerunkan yang kita hadapi sekarang, dan seterusnya mempertingkatkan kawalan kendiri untuk lebih cuci tangan, pakai topeng dan duduk di rumah walaupun tak ada total lockdown? Saya melihat perspektif ini sebenarnya sama seperti penyakit berjangkit yang lain. Walaupun kadang-kadang bila kita sampaikan kepada individu masyarakat tentang bahaya, kesan, komplikasi sesuatu jangkitan itu termasuk COVID-19 ni, tapi kita lihat di sana terdapat kefahaman yang berbeza di kalangan individu. Ada yang mengambil tu sebagai satu perkara yang perlu dilakukan segera, tapi ada yang berpendapat bahawa persepsi mereka untuk dijangkiti itu agak rendah, jadi mereka tidak memberikan tumpuan yang serius dia rasa jangkitan kepada orang lain. Kita sebenarnya menghadapi dilema seperti ini sebab masih juga terdapat individu yang masih tidak memahami cara tularan dan kadang-kadang tidak memahami kenapa perlu memakai topeng dan sebagainya. Jadi keadaan ini pada pandangan saya dengan melihat kepada angka-angka kematian dan juga kadar jangkitan, seharusnya memberikan kesedaran kepada kita semua bahawa kita sebenarnya terdedah kepada risiko seandainya kita membiarkan diri kita terdedah. Jadi perlu ambil langkah-langkah keselamatan untuk elak dari dijangkiti. Dan kita tahu mereka yang
berumur lebih daripada 50 tahun, 60 tahun mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk mendapat komplikasi serius dan seterusnya menyebabkan kematian. Jadi perkara ini memang perlu kita ambil serius benar-benar pada ketika ini. Prof, bagaimana kita melihat perlunya ada lebih banyak saringan yang menyeluruh? Di Selangor, Menteri Besarnya mengatakan bahawa kes tinggi kerana banyak ujian saringan yang dilakukan secara lebih meluas. Dan respon yang diberikan oleh rakyat di negeri Selangor juga cukup baik kerana ini dilakukan percuma. Mereka tampil dan mereka takut, jadi mereka tampil untuk melakukan saringan. Tetapi ada di kawasan-kawasan tertentu, kalau negeri-negeri tertentu yang lain juga, bagaimana ini boleh dilakukan? Dan juga dalam perbualan saya bersama dengan pakar kesihatan awam mengatakan bahawa kita mungkin kena melihat kepada keupayaan dan juga sejumlah dana untuk melakukan usaha seperti ini. Tetapi negara-negara lain itu yang mereka lakukan. Korea Selatan daripada Mac April 2020 dahulu, itu yang mereka lakukan supaya mereka dapat mengesan COVID-19. Negara-negara Timur Tengah, saringan secara meluas itu dilakukan dengan lebih baik. Apa masalah kita untuk tidak dapat menurunkan harga? Apa kekangan kita untuk mengatakan bahawa makmal tidak cukup kerana dalam sidang media DG 2 minggu lepas, kapasiti kita masih lagi mencukupi? Pada pandangan Prof bagaimana? Isu mengenai harga dan juga keupayaan makmal untuk menganalisa ujian saringan telah lama kita bincangkan, terutama dari segi harga sebab dari segi kesihatan awam sebenarnya ujian saringan ini adalah merupakan satu perkara yang sangat kritikal ataupun penting dan ia perlu dilakukan apabila kita terpaksa bergelut dengan satu keadaan yang mana kita perlu memastikan sesuatu wabak itu dapat dikawal dengan cepat. Tapi saya difahamkan bahawa kita di sini mengalami kekangan yang mana ujian-ujian saringan tidak diregulatkan. Maksudnya tidak ada sebarang peruntukan dari segi undang-undang dan sebagainya untuk mengawal harga ataupun untuk diturunkan. Jadi dia kekal seperti mana yang kita dapati dia daripada mula wabak. Saya tak pasti sekarang ni bagaimana harganya, tapi masih lagi dalam julat yang pada pandangan saya mahal, Prof. Sukar untuk dibiayai oleh mereka dari golongan yang rendah, kumpulan pendapatan rendah. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor adalah satu perkara yang sangat baik. Cumanya ujian saringan ni kalau dari kesihatan awam perlu juga disertai dengan pendekatan kendiri yang lebih ketat. Maksudnya mereka perlu memahami sesudah melalui ujian saringan dan didapati negatif, mereka kekal terdedah jika masih lagi berada dalam situasi-situasi yang mungkin menyebabkan mereka dijangkiti. Jadi potensi itu sentiasa ada. Sebabkan itu juga dalam masa yang sama kita sangat menggalakkan kalau saya kata mereka yang dah disaring negatif tu dan kalau kita ada kemampuan untuk memvaksin mereka adalah lebih baik. Jadi maksudnya ujian saringan ni perlu disertai dengan aktiviti pencegahan yang lebih serius dan dalam masa yang sama jika kita ada kemampuan untuk memvaksin mereka ni, maksudnya kawalan wabak itu akan lebih pantas dan kita dapat mengakhirkan peningkatan kes dari masa ke semasa seperti mana yang berbanding dengan apa yang kita lalui pada hari ini. Prof, mungkin reaksi daripada rakyat untuk meminta rakyat untuk sama-sama melawan COVID-19 ini mungkin lebih sukar daripada setahun yang lalu. Setahun yang lalu kita tidak tahu banyak mengenai COVID-19. Kita patuh kepada SOP kerana kita tidak tahu apa yang bakal berlaku. Dan juga situasi berbeza. Rujukan kita di negara-negara luar juga tidak banyak. Tetapi kali ini mungkin cukup berbeza kerana angka yang begitu tinggi. Penularan yang lebih ganas kerana wujudnya varian baru. Dan program vaksinasi dan juga program imunisasi sudah pun berlangsung. Jadi ini menuntut dan juga kemahuan dan juga pemikiran rakyat sudah berbeza sama sekali berbanding setahun yang lepas. Pada pandangan Prof, apa yang kita dapat cadangkan kepada kerajaan sekiranya mahu menangani COVID-19 dengan lebih berkesan, perlu ada satu game changer. Game changer itu yang ditunggu oleh rakyat. Apakah game changer yang sepatutnya diselaraskan antara mengesan COVID-19, mengasingkan dan akhirnya dalam masa yang sama mencapai herd immunity yang diperlukan dan sepatutnya pada tempoh ini kita sudah ada sejumlah yang tertentu untuk divaksinasi dan sebagainya. Tapi masih lagi ada cabaran di situ, Prof. Pada pandangan Prof, apa cadangan yang kita boleh berikan kepada kerajaan untuk mendapat game changer itu? Saya berpendapat macam ni, kalau kita tengok dari segi keupayaan kita dari segi vaksinasinya,
kita telah memulakan usul-usul berkenaan pada penghujung mungkin awal lagi lah ya, maksudnya kita berusaha mendapatkan vaksin dan kemudian kita berupaya mendapatkan vaksin sejak Februari lalu. Kalau kita tengok pola pada ketika itu pada penghujung bulan tahun 2020 dan juga pada awal tahun ini, kes kita adalah dalam julat yang terkawal maksudnya sistem perkhidmatan kesihatan kita bukan dalam situasi yang sekarang begitu tertekan. Jadi bila kerajaan mengumumkan untuk memvaksin pada fasa 1, fasa 2, fasa 3, saya juga menganggap perkara itu adalah satu perkara yang realistik. Maksudnya kalau berdasarkan kes yang kita ada dan juga jangkaan dos-dos vaksin yang akan sampai, kita harap dengan bermulanya program vaksinasi dengan angka kes seperti mana yang kita lalui pada ketika itu, kita harap dapat mengekang penularan wabak dan seterusnya kes dapat diturunkan. Bagaimanapun, saya sama sekali tidak menyangka dalam keadaan sekarang ini kita berdepan dengan varian yang begitu mudah tersebar dan dalam masa yang sama individu-individu yang mungkin pada tahun lepas tidak dapat berhari raya ataupun tidak dapat bersosial dengan individu yang lain, tapi pada kali ini masing-masing kelihatan nekat dan kita lihat dalam social media dan sebagainya bagaimana ketidakpatuhan ini begitu berluasa dalam perayaan baru-baru ini. Jadi dalam keadaan macam ini kita ada pola tingkah laku dan juga kehadiran varian dan juga masalah dengan saya tak sebut maaf saya bukan masalah isu mengenai vaksin ini. Jadi kalau nak dicadangkan dari segi game changer tu, pada pandangan saya fasa 2 yang memperuntukkan untuk mereka yang warga emas dan juga mereka yang mungkin mengalami masalah penyakit kronik, pada pandangan saya perlu juga ditambah dengan individu-individu yang berperanan sebagai stakeholders ataupun pemegang taruh dalam bidang ekonomi ataupun mereka yang mobile dalam dunia luar. Sebab kita bukan sahaja untuk mengelakkan individu yang kronik, penyakit kronik ni ataupun warga emas daripada dijangkiti untuk mengelakkan mereka mendapat komplikasi serius, tapi juga punca jangkitan. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, jangkitan-jangkitan agak berluasa kluster-kluster tempat kerja, mereka-mereka yang dalam usia muda dan mereka inilah juga yang kadang-kadang menjadi punca jangkitan yang menyebabkan berlakunya kluster-kluster di kampung-kampung bila mereka balik berziarah ibu bapa dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya sudah sampai masanya polisi sedikit sebanyak ditambah baik yang memasukkan individu yang mobile ni, yang mempunyai kepentingan ekonomi, perlu diberikan keutamaan untuk vaksin pada masa sekarang. Jadi kalau kita dapat ubah keadaan tu dalam masa yang sama, langkah yang seperti mana yang diambil oleh Kerajaan Negeri Selangor saringan dan mereka juga akan memulakan vaksinasi di kalangan syarikat-syarikat ataupun industri adalah merupakan satu perkara yang baik untuk diselaraskan untuk seluruh negara. Prof, saya tertarik apabila kita katakan bahawa vaksinlah dahulu mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi. Sektor ekonomi tidak ditutup, diketatkan sedikit waktu bekerja. Tetapi bagaimana kita melihat negara-negara tertentu seperti Indonesia ataupun Thailand contohnya meletakkan bahawa mereka yang bekerja yang berusia 18 tahun daripada kategori umur tertentu, mereka yang divaksinkan dulu sebab mobilisasi mereka lebih luas. Dan bagaimana kalau sekiranya kita cadangkan kepada kerajaan untuk diubah program vaksinasi kita ini, mungkin ada juga kesan-kesan yang lain. Contohnya dos kedua dan sebagainya. Dari perspektif kesihatan awam, saya ingin mendapatkan sedikit pandangan mengenai perkara itu. Tapi Prof, saya rasa molek kalau kita berhenti lihat seketika dahulu kerana perkara itu perlu dibincangkan dan juga dikupas dengan panjang lebar. Kita berhenti lihat dulu Prof. Kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman. Selepas ini kita bercerita bagaimana sepatutnya kita di Malaysia mungkin perlu lebih berani mengubah fasa vaksinasi kita. Bagaimana itu mampu dilakukan? Itu perbincangan kami selepas ini. Hari ini 24 Mei 2021, negara mencatatkan angka korban COVID-19 tertinggi sekali lagi. 61 nyawa terkorban akibat COVID-19 dalam tempoh 24 jam lepas. Itu cukup menyayat hati. Akan tetapi, satu perkara yang kita perlukan beri perhatian ialah angka mereka yang dirawat di ICU. 711. Saya masih ingat sekitar 3 minggu lalu, angka ini separuh daripadanya, 200, 300 atau 100. Dan mereka yang memerlukan bantuan pernafasan ialah 369 kes setakat hari ini. Jumlah kes aktif 60,000. Prof. Malina, melihat kepada angka-angka ini, bagaimana kapasiti kesihatan, rawatan kesihatan di hospital dan juga bagaimana kita memahami mungkin ada tindakan kecemasan yang boleh diambil.
Contohnya dengan adanya Hospital Medan, adanya pusat ICU Medan, ini perlu dilakukan segera. Kita tidak boleh bekerja secara biasa. Business as usual bukanlah satu pendekatan yang perlu dilakukan sekarang. Kita dalam keadaan kecemasan dan kita ada kepakaran di peringkat di pihak ATM dan sebagainya. Bagaimana ini dapat meredakan ataupun memberikan sedikit tempoh jeda waktu yang baik untuk sistem kesihatan awam dapat merawat mereka yang terkesan akibat COVID-19? Okey, apa yang boleh kita lakukan pada masa ini ialah kita perlu mengurangkan jangkitan. Maksudnya nasihat daripada Kementerian Kesihatan ya untuk masing-masing melakukan lockdown, self lockdown ya, maksudnya PKP kendiri perlu disegerakan. Masing-masing tidak mendedahkan diri untuk mendapat jangkitan. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak kementerian ya, dan juga kerajaan secara umum ya, mereka memang mempunyai strategi dari masa ke semasa untuk membolehkan ya sistem perkhidmatan kesihatan kita terus bernafas dan juga boleh memberikan perkhidmatan sebaik yang mungkin. Namun seperti mana yang kita maklum, penambahan itu bukanlah penyelesaian utama. Yang penting sekarang ni punca jangkitan tu. Dan mereka-mereka individu yang dijangkiti dengan COVID ni perlu kita kurangkan untuk membolehkan mereka yang sedia dirawat ni dapat diberikan rawatan yang sempurna, dan seterusnya mereka juga mempunyai kemampuan untuk dimasukkan ke dalam ICU jika diperlukan ya. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ni dengan keadaan yang agak terhad ya dan sebagainya, besar kemungkinan ya keadaan-keadaan yang kita tak jangka mungkin akan terus berlaku. Dan kita harusnya mengelakkan keadaan tersebut dengan mengadakan, walaupun kerajaan telah mengisytiharkan ya, bahawa kita akan hanya melakukan PKP siri ketiga ni dengan modifikasi sebahagian daripada SOP. Tapi pada pandangan saya, sebaik-baiknya kita semua lakukanlah PKP kendiri di peringkat masing-masing untuk mengelakkan lebih banyak jangkitan yang berlaku dan seterusnya menyebabkan lebih banyak mereka-mereka yang terpaksa dirujuk di hospital. Prof, mungkin ada yang mengatakan bahawa bagaimana saya nak PKP kendiri, bagaimana saya nak lockdown secara sendiri kalau saya kena pergi bekerja, saya masih lagi ada urusan di luar, saya mungkin ada urusan yang lain-lain. Jadi bagaimana kita perlu kembali balik caranya self lockdown 1.101, bagaimana nak memulakannya dan bagaimana ini disertakan bukan sekadar SOP tapi pemahaman juga kita terhadap bagaimana virus itu menular. Yang pentingnya ialah kita perlu balik kepada asas, iaitu patuh kepada SOP ya. Pakai mask pakai dengan sempurna, dan dalam masa sekarang saya juga menggalakkan jika perlu pergi ke tempat sesak yang perlu menaiki kenderaan awam dan sebagainya, pakailah 2 lapisan pelitup muka. Maksudnya di bahagian dalam bahagian three-ply mask tu, surgical mask tu, dan juga di luar di bahagian fabric mask. Sebab ini akan mengukuhkan lagi kita punya tapisan pengudaraan ya untuk mengelakkan daripada dijangkiti sehingga 95%. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pakai mask ikut suka kita. Ya. Saya faham, memang kalau yang tak biasa tu kita rasa lemas, kita rasa tak selesa. Sekejap-kejap kita nak tarik, kita nak hidu udara dengan lebih segar. Tapi dalam keadaan sekarang ni tak boleh buat macam tu. Memang kena pakai sempurna. Tak boleh letak dekat dagu. Dan sepanjang pergi ke tempat kerja, kena pakai mask. Walaupun kawan tu kawan baik kita, dan elakkan untuk makan bersama ya dekat pantry dan sebagainya. Memang kena anggap orang lain ada potensi untuk menjangkitkan tularan, sehingga kita pasti dia tidak ada jangkitan. Tapi keadaan sekarang ni kita perlu, kita boleh saya sebut sebagai paranoid ataupun berburuk sangka. Ya. Berburuk sangka untuk tujuan yang baik. Bukannya kita nak kata orang tu ada jangkitan sehingga kita menakut-nakutkan. Bukan macam tu. Dan dalam masa yang sama juga kena berhati-hati bila berada di luar ya. Maksudnya tidak boleh ada sebarang ruang yang membolehkan seseorang itu terdedah kepada potensi jangkitan. Dan sebab itu basuh tangan ni pun penting juga, sebab tangan kita ni kadang-kadang nak gosok mata dan sebagainya ya. Jadi kalau tangan tu cemam, gosok mata, ada juga potensi untuk kuman tu masuk ke dalam badan. Dan Prof, bagaimana kita ingin melihat bahawa ini berbalik, tidak ada cara lain, tidak ada hidu bau cengkeh, tidak ada minum ubat ataupun minum air-air tertentu. Ini banyak dan juga viral. Padahal untuk merawat COVID atau mencegah COVID, perkara itu paling basic dan itu dah dibincangkan setahun yang lalu. Dan tidak ada perkara yang miracle ataupun yang ajaib untuk mengawal COVID-19. Bagaimana kita ingatkan balik perkara-perkara ini, Prof? Kita perlu melihat kepada bukti-bukti saintifik ya, pada pandangan saya dalam konteks kita pada hari ini yang bergelut dengan keadaan sistem perkhidmatan kesihatan kita yang kian tenat ya, ramai yang di dalam ICU dan angka kematian pun kian bertambah ya. Pada pandangan saya kita dah tak perlu dah melayan
sebarang bukti-bukti yang tidak berdasarkan sains ni. Maksudnya yang sekadar untuk menimbulkan kekeliruan dan menyebabkan kita kadang-kadang tidak percaya kepada nasihat-nasihat yang perlu dilaksanakan. Pada pandangan saya, kita memang perlu bertanya pada mereka yang lebih tahu ya dalam hal ini. Kadang-kadang nasihat-nasihat itu datang tak tahu daripada mana. Daripada individu yang kita tak kenal. Dan kadang-kadang menggunakan hujah-hujah yang dilihat seperti dari agama ya. Dan saya berharap sangat ada sokongan daripada agamawan ya, untuk mengajak masyarakat untuk kembali berpijak di bumi yang nyata. Kita berhadapan dengan peperangan yang perlu kita menang ya. Kita perlu kita sebut sama ada do or die dia punya situasi pada masa ini. Jadi semua perlu memberikan tumpuan kepada apa yang sepatutnya kita lakukan. Doktor pakar kesihatan awam, tetapi dalam WhatsApp group, dalam mesej berantai, adakah doktor juga menerima mesej-mesej yang viral dan juga perkara-perkara yang tidak masuk akal ini, doktor? Ada juga kita terima dari masa ke semasa, dan biasanya sama ada saya jelaskan semula keadaan tersebut ataupun kita letakkan penjelasan-penjelasan yang lebih mudah untuk difahami. Tapi kita faham bahawa dalam keadaan-keadaan seperti ini memang dah jadi fitrah ya. Selalunya benda yang biasanya benar dianggap tidak begitu menarik ya, tapi bila disajikan dengan keadaan yang begitu retorik ya, menarik perhatian, ramai yang akan bantu untuk kongsikan. Sebarkan. So sebarkan. Doktor, saya ingin berbalik kepada perbincangan kita sebelum kita berhenti rehat tadi. Kita bercerita mengenai pentingnya vaksinasi ataupun program imunisasi kebangsaan itu mungkin sikit sebanyak diubah dan juga diberikan satu nafas baru dan juga cara baru dengan bersesuaian dengan keadaan COVID-19 yang kita hadapi pada ketika ini. Doktor mengatakan bahawa fasa kedua itu yang kini pada golongan rentan orang tua, warga emas dan juga OKU perlu juga diberikan kepada mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi. Dengan angka, mungkin kita ada kekangan daripada bekalan vaksin, tetapi angka itu masih lagi mencukupi untuk vaksinasi itu dilakukan, khususnya bagi mereka yang bekerja. Bagaimana sebenarnya ini perlukan partisipasi, keberanian daripada pihak kerajaan dan juga partisipasi daripada pihak swasta contohnya. Beri peluang kepada syarikat yang mungkin mampu untuk membeli vaksin sendiri dan sebagainya. Dan bagaimana kita melihat bahawa kelompok mereka yang keluar bekerja ini perlu dilindungi. Dan beberapa kerajaan ataupun beberapa negara tertentu menjadikan mereka sebagai satu keutamaan. Bagaimana kita dapat ceritakan ini, Doktor? Itulah yang seperti yang mana saya sebut tadi, sebab angka sekarang ni kian memuncak ya, angka kes aktif, kes baru dan juga kematian. Ia berbeza bila masa mula-mula dulu bila kita berbincang tentang vaksin ya, kita katakan keutamaan pada golongan-golongan yang tertentu. Tapi dalam keadaan sekarang ni memang memerlukan mendraftkan semula ataupun pelaksanaan terus ya apa yang dicadangkan ni, yang mana vaksinasi itu perlu melibatkan mereka yang mobile dalam lapangan, terutama yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti ekonomi. Dan satu lagi kalau kita lihat ialah dari segi pemberian dos ya, dari segi kajian menunjukkan bahawa tidak ada isu ya jika dos yang kedua itu dilewatkan. Maksudnya masih lagi memberikan kesan ya, seperti mana yang telah dicatatkan. Melewatkan dos di setengah-setengah negara telah dilaksanakan, iaitu dos yang kedua, yang mana mereka bersungguh-sungguh ya untuk memastikan lebih ramai individu yang divaksin menerima dos yang pertama. Sekurang-kurangnya kan dos pertama ada antibodi yang dapat mengelakkan mereka daripada mendapat jangkitan yang serius dan sejauh mungkin terdedah kepada komplikasi yang serius sehingga membawa kematian. Jadi itu adalah antara perkara yang saya pada pandangan saya boleh dilaksanakan jika semakan semula ya polisi dari segi pemberian fasa kedua ini dapat dilaksanakan. Prof, bagaimana kita melihat juga kalau pemberian vaksin itu diberikan dengan lebih meluas? Ada dua kesannya di situ. Satu ialah kita dapat melindungi mereka yang sudah disuntik, tetapi memberikan juga keyakinan. Kesan bergandanya ialah memberikan keyakinan berganda kepada mereka yang tidak mendaftar, kepada mereka yang ragu-ragu dan sebagainya. Bagaimana kita melihat itu juga berlaku di negara-negara tertentu? Saya setuju dengan pendapat itu sebab apa? Saya secara peribadi sebenarnya menjangkakan bila kita sudah menerima vaksin tu, kita dapat mencapai kadar vaksin seperti mana yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan seperti itu 126,000 dos sehari. Tapi kita lihat di situ dari peringkat awal, angka tu hanya sekitar 20 hingga 40,000 sehari ya. Dan baru-baru ni saya ingat 2 hari lepas mencapai hingga 80,000 dan saya tak pasti baru-baru ni macam mana. Disebabkan oleh
bukan saya nak sebut sebagai lambatan tapi disebabkan oleh keadaan yang mana ramai lagi yang tertunggu untuk mendapatkan jadual vaksin, tapi yang anti vaksin ni giat Bekerja. untuk memberikan jarum-jarum dia tu untuk menakut-nakutkan rakyat. Jadi dalam keadaan macam ni, pada pandangan saya, kalau kita dapat percepatkan situasi tersebut, mereka ni tak ada masa untuk mengelirukan masyarakat dan mengeluarkan berita-berita yang tidak sahih, dan yang saya paling agak kesal, mereka terus menakut-nakutkan rakyat dengan komplikasi-komplikasi yang dari segi statistiknya tidak benar. Cara statistik yang mereka terjemahkan tu jauh menyeleweng dari fakta yang sebenar. Jadi itu sebenarnya yang kita harap dapat elakkan sekiranya kita dapat mempercepatkan proses vaksinasi ini. Prof, akhirnya Prof, dengan angka kematian melebihi 50 nyawa, setiap hari kita melihat 50 nyawa yang terkorban, hari ini 61. Kita tidak tahu, mungkin ada orang di sekeliling kita yang mungkin terkesan ataupun tercatat sebagai sebahagian daripada statistik, dan makin ramai juga kes-kes harian baru. Kita tidak ada masa untuk berfikir panjang mengenai perkara ini. Cara terbaik untuk melindungi diri kita, bagaimana? Secara ayat yang paling mudah, Prof, dalam masa seminit, mungkin Prof dapat merayu kepada penonton bahasa paling mudah bagaimana kita pentingnya menyampaikan juga fakta-fakta yang benar untuk melindungi orang di sekeliling kita daripada dijangkiti COVID-19. COVID-19 ni adalah satu jangkitan yang boleh menjangkiti sesiapa saja. Tidak ada yang terkecuali. Maksudnya kalau kita kata, kita lihat laporan dari hari ke hari, sekian jumlah individu yang dijangkiti, sekian jumlah individu yang meninggal dunia, keadaan tersebut sebenarnya tidak mustahil untuk berlaku pada setiap individu. Dan kita tidak boleh merasakan perkara itu akan berlaku pada orang lain. Dan dalam masa yang sama, saya merayu pada mereka yang terdedah kepada jangkitan ataupun sudah disahkan positif, tolong jangan terus merayau-rayau ataupun menyebarkan jangkitan ini kepada individu yang lain. Kita patuhlah kepada nasihat. Saya menerima banyak makluman mereka yang diberikan perintah untuk kuarantin ini mengalami keadaan mental yang agak teruk, tak dapat nak diceritakan, tapi bersabarlah dalam tempoh yang tersebut, sebab dalam tempoh tersebut sebenarnya kita menyelamatkan banyak nyawa dan potensi tularan dapat dikurangkan. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam agenda Awani pada malam ini. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat kepada anda. Semoga perbincangan ini dapat memberikan dan juga membuka minda kita supaya kita lebih berperanan dan juga lebih bertanggungjawab untuk menghindarkan diri kita daripada terjangkit COVID-19. Semoga angka-angka yang kami kongsikan setiap hari, angka-angka kematian, angka-angka kes baharu bukan sekadar angka, dan ianya sudah pasti berbeza apabila saudara mara kita, orang yang tersayang, menjadi sebahagian daripada statistik itu. Kita tidak mahu itu terjadi. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Perincian dan juga teruskan bersama kami di astroawani.com, dan juga ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Sekian saja, saya Zulfitri Yusof. Kita jumpa lagi.